Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan bangsawan MW. Bangsa Selamat pagi. usahawan MW. Selamat pagi semua dari Seed Studio. So, kepada semua yang berada di atas talian, sebelum kita mulakan, boleh tak sama-sama type 888? Kita tunggu. Tengok. Okey. Yes, 888. Malam ini kita ada demo dan speaker hebat. Kita teruja nak dengar. Okey, jadi saya mulakan. Saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Syaril Nizam dan rakan bisnes kesayangan saya, Puan Azida Alimuddin. Kami ditaja sepenuhnya oleh silver producer Kak Juwita dan dibimbing rapat oleh mentor-mentor kesayangan dari Seed Studio, Kak Nozi, Founders Platinum Arun, FDD Dr. Chan, Dr. Ben, Safia August dan dipantau ketat-ketat, dipantau rapat oleh Diamond yang awesome dan dihormati, Diamond Nanda dan Diamond Chinese. Masa yang ditunggu-tunggu, malam ini kita ada seorang Executive Diamond, Dr. Muhammad Zaini atau dikenali sebagai dia ada berdua tu. Kita nampak dalam kamera tu ada tadi ada berdua, lepas tu tiba-tiba sekarang tengok ada seorang. Okey. Dia Pak Andak, dia panggilannya Pak Andak dan Mak Andak. Okey, saya suka kongsikan sedikit latar belakang Dr. Muhammad Recording Zaini. in progress. Dr. Muhammad Zaini adalah penjawat awam, sudah berkhidmat selama 24 tahun dan sekarang sedang cuti tanpa gaji. MW menjalan dalam bisnes yang hebat ini selama 9 tahun dan beliau mempunyai ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pengajian Islam. Wow, hebat tak hebat? Siapa cakap bisnes MW ni bukan boleh, memang bukan kaleng-kaleng. Okey. Dan pasangan beliau bekas guru sejarah dan sekarang adalah ABO sepenuh masa. Ni mandak. ABO sepenuh masa. Barulah menarik kan. Okey. Sebelum kita menjemput Pak Andak dan Mak Andak, itu Dr. Zaini dan Puan Sofia, Diamond Sofia. Jadi saya mohon sama-sama, kalau nak suruh berdiri, tak nampak boleh berdiri kan. Jom kita bagi bunga kepada kita punya speaker selepas ini. Bagi bunga, jom bunga sikit. Bunga. Dan tanpa melengahkan masa, saya menjemput Pak Andak dan Mak Andak untuk perkongsian mereka. Dipersilakan. Okey, terima kasih pengurusi Dr. Syaril. Okey, perkenalkan diri, Muhammad Zaini bin Mazin, business partner kepada Sofiah binti Ma'arif atau lebih dikenali sebagai Mak Nak dan juga Pak Nak lah. Sehingga kalau pergi MW pun sebut Diamond Pak Nak tu memang dia orang dah kenal. Okey. Okey, kami ditaja di dalam bisnes yang hebat ini oleh Emerald Direct, Cikgu Hazlin dan juga Puan Marsamiza, dan dibimbing oleh Diamond Direct Abang Khairul Anwar, dan juga semua Diamond di Studio FC Council, termasuk mentor anda iaitu Diamond Nanta Kumar. Okey, dan tahniah dan terima kasih banyak kepada Diamond sebab menjemput kami baru setahun jagung di dalam medan ini untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman yang boleh kita jadikan sebagai teladan, semangat, ataupun kita kata apa sebagai faktor penolak untuk kita terus maju di dalam perniagaan MW. Okey, mula ni mungkin Pak Nak akan share sedikit dulu tentang syariah compliant berkaitan dengan MW ni. MW di sudut syariah compliant ya. Cuma tajuk ini memang nampak akademik lah sikit kan. Nampak akademik sikit, tapi Pak Nak akan cuba ringkaskan dan cuba kita ambil poin-poin yang penting untuk kita memahami. Sebab Pak Nak tengok di dalam grup ini kebanyakannya adalah yang beragama Islam, dan yang bukan agama Islam pun tidak menjadi satu kesalahan untuk kita memahami dia punya
background tentang syariah compliant ini. Okey, dan izinkan Pak nak share slide, sedikit slide. Okey, jadi semua sekali lagi Pak nak ucapkan tahniah lah. Tahniah kepada 29 orang, 27 orang yang ada di dalam Zoom ini, dan anda adalah bakal diamond yang akan datang. Masa yang akan menentukan. Yang pentingnya kalau anda teruskan berada di dalam MW, terus buat, terus bertindak, terus menuntut ilmu, terus mendapat nasihat daripada mentor, pasti anda akan berjaya. Yang tak berjaya tu kadang-kadang kesabaran di sudut tu je dia orang tak ada. Dia orang tak ada di sudut kesabaran untuk mendapatkan, tidak sanggup untuk melalui proses, menyebabkan mereka tarik diri, tarik handbrake terlebih dahulu. Okey, di dalam MW kita tahu, kita masuk dalam MW ini sudah pasti ada matlamat ataupun ada sebab. Di antara sebab, kalaulah melihat kepada Pak Nak sendiri, kami masuk dalam MW ini adalah disebabkan potensi pendapatan yang MW tawarkan kepada kita. Kalau tidak ada potensi pendapatan ini, Pak Nak yakin ramai di luar sana tak pandang pun MW. Tetapi pendapatan yang ditunjukkan, yang ditawarkan ini memang luar biasa. Dan kalau kita bandingkan dengan perniagaan yang lain, dia tidak ada yang sama seperti ini. Jadi ini salah satu sebab kita join ataupun Pak Nak sendiri join di dalam perniagaan MW. Pendapatan-pendapatan yang kita sebut sebelum inilah. Cuma sebagai seorang Islam, setiap benda yang kita dapat, khususnya pendapatan yang akan kita guna untuk membeli makanan kita, untuk menjalani kehidupan kita, kita mesti pastikan ia daripada sumber yang betul, sumber yang halal, sumber yang menepati syariat Islam. Sebab itulah yang dikatakan kita nak masuk kepada syariah compliant. Jadi persoalannya di sini, adakah MW ini dia menepati ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang diluluskan oleh syariah, oleh Islam? Itu yang kita nak bincangkan pada malam ini. Ini penting, ini penting. Terutama sekali kita sebagai Islam sudah pasti customer kita, pelanggan kita, malahan leader-leader kita pun ramai di kalangan orang-orang Islam. Jadi kalaulah kita berjumpa kawan-kawan kita ini, dia mempertikaikan perkara ini, maka kita sebagai leader, kita sebagai ABO aktif, maka kita wajib ataupun kita patut tahu benda ni. Sebab apa? Kalaulah kita tak tahu, mungkin ramai di kalangan mereka akan menjauhkan diri daripada kita. Rugilah. Benda tu betul, tapi dia orang tak tahu, menyebabkan dia orang menjauhi diri daripada kita. Rugi. Satu kerugian. Okey. Ini di antara kewajipan yang kita, yang Pak Nak boleh tunjukkan di sini. Kewajipan kita sebagai Muslim, Nabi kata apa? Mencari yang halal itu adalah satu kewajipan ke atas setiap Muslim. Jadi maksudnya kita kena pastikan dulu. Sebelum kita buat sesuatu, kita kena pastikan. Kalau nak tengok daripada sejarah Pak Nak sendiri pun, untuk berkongsi dengan anda di dalam Zoom ini, Pak Nak sebenarnya masuk menjadi ahli tahun 2012. Tetapi aktif secara betul-betulnya bertindak untuk berjaya itu 2014. Sebab apa 2 tahun? 2 tahun ini menunggu. Sebab di situ banyak persoalan-persoalan yang tidak terjawab. Sehinggalah Pak Nak menjumpai dia punya satu kajian ini, dia menjelaskan ataupun garis panduan MLM di dalam Islam. Okey, jadi selepas Pak Nak jumpa ni, anda pernah jumpa benda ni? Garis panduan perniagaan jualan langsung secara pemasaran berbilang tingkat menurut syariah. Kalau anda type benda ni dalam Google pun akan dapat. Dikeluarkan pada tahun 2013. Pada betul 2013 Pak Nak cuba cari, dan Pak Nak dapat benda tu, dan Pak Nak dapatkan benda ni bila kita baca, memang dia adalah menepati syariat Islam, dan bermula daripada situ 2014 Pak Nak terus bertindak, dan di situlah meningkat dari satu pin kepada satu pin, dan sampailah pada hari ini. Jadi kita kena tahu benda ni. Kalau kita tak
tak tahu secara detail pun, paling kurang kita ada. Pastikan lepas ni Google garis panduan perniagaan jualan langsung itu dan download. Dia free je. Download free dia daripada laman web JAKIM. Okey. Jadi apa yang ada di dalam garis panduan ini yang mengatakan bahawa dia adalah bertepatan dengan syariat ataupun dia punya MOA itu bertepatan dengan syariat. Jadi Pak nak tunjukkan secara sepintas lalu. Okey. Ini. Di antara poin yang ada di dalam kertas kerja ini ataupun di dalam garis panduan ini, dia menggariskan 15 perkara. Cuba tengok 15 perkara yang perlu ada di dalam setiap syarikat MLM itu. Apabila dia memenuhi 15 ciri ini, maka dia boleh dikategorikan sebagai syarikat ataupun perniagaan patuh syariah. Yang pertama apa? Kalau kita tengok simple lah. Nampak? Nampak pengurusi situ? Jelas tak? Okey. Yang pertama dia kata berdaftar dan mempunyai lesen. Ini confirm lah. Berdaftar mempunyai lesen dan kita memang berbangga dengan MOA di mana PDINKK telah memberi lesen 10 tahun berturut-turut kepada MOA. Satu syarikat direct selling yang diberi lesen selama 10 tahun. 10 tahun baru dia kena renew. Okey, jelas. Yang kedua, kontrak jualan langsung secara bertulis. Yang ini pun kita tahu bahawa apabila kita nak menjadi ahli ataupun kita nak join perniagaan ini, kita hendaklah mengisi borang sekarang ni secara online dan di situ kita ada terma dan syaratnya yang perlu kita setujui. Maka itu ada di dalam perniagaan ini. Kalau kita tak setuju dengan terma dan syarat, maka kita tak akan diterima sebagai ABO ataupun APC. Jadi syarat yang kedua ataupun ciri yang kedua pun menepati apa yang digariskan oleh garis panduan tersebut. Okey, jadi Pak Nak akan pergi kepada poin itu saja. Cuma lepas ini kalau anda nak secara pendetailan, maka boleh download dan baca secara detail. Yang ketiga, tempoh matang. Tempoh matang ni maksudnya apabila seorang itu join sebagai ahli, maka dia diberi tempoh masa untuk menukar fikiran dia. Sama ada dia nak menarik diri daripada perniagaan itu ataupun dia nak meneruskan. Maka kalaulah dia tarik diri, dia akan dibayar balik semua dia punya bayaran yuran pendahuluan tersebut, yuran keahlian. Ini pun ada di dalam MOA. Kalau kita tengok di sini, dalam garis panduan ini hanya diberi tempoh paling kurang 10 hari. Tetapi hebatnya MOA bagi tempoh masa berapa lama untuk kita boleh tarik diri. Siapa tahu sini? Pengurusi, berapa pengurusi? Berapa lama MOA bagi tempoh kepada kita untuk tarik diri? 1 tahun. 1 tahun. Mana 1 tahun. Tu dia mulai 1 tahun, bukan 10 hari. 1 tahun. Maksudnya apa? Kalaulah kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, saya pernah guna poin ini ya. Dia kata, saya tak mau, lagi saya buat ni tak menjadi rugilah duit saya. Saya kata, jangan takut. Anda masuk hari ini RM60, anda cuba buat dalam masa 11 tahun, 11 bulan, kalaulah tak boleh juga, anda boleh resign atau boleh tarik di bulan yang ke-11, duit RM60 dapat balik. Walaupun vouchernya kita dah guna, voucher RM90 kan, MOA tak minta balik pun voucher tu. Tetapi RM60 dia bagi semula kepada kita. Mana ada syarikat macam ni? Maksudnya lebih hebat daripada garis panduan itu. Ini garis panduan ni sebagai orang kata apa, tahap minimal lah. Tapi maksudnya MOA memberi yang terbaik. Itu kita kena tahu benda ni. Okey, seterusnya kalau kita tengok yuran keahlian pada kadar yang minima. Dia mesti yuran keahlian ini munasabah dengan apa yang kita dapat setelah kita menjadi ahli. Kalau kita tengok dari segi peraturan, kalau kita membayar yuran, kita tidak ada dapat apa-apa pun, maka dia ada satu kesalahan. Maksudnya tidak baik ataupun tidak patuh syariah juga. Tetapi yuran, apabila kita masuk yuran keahlian ini, sebab apa kita kena bayar? Sebab kita disediakan dengan starter kit dan juga business tool. Ini bayaran kita.
Maka memadai dengan RM60 yang kita masuk itu, kita dapat dengan maklumat-maklumat, dengan katalognya, dengan resipnya, dengan cara-cara untuk kita laksanakan perniagaan ini dalam bentuk hard copy, maka itulah bayarannya. Yang tak patutnya, kalaulah kita bila masuk sesuatu perniagaan itu, dia kenakan bayaran RM2,000. Dia kata pendaftaran RM2,000. Tapi dia bayar bukannya dia punya starter kit saja, tetapi dia bagi barang-barangnya sekali. Itu bukan maksudnya, sebab pendaftaran yuran ini bukan bermaksud kita membeli barang. Tetapi dia orang adalah join sekali dengan pendaftaran yuran. Maka itu menjadi satu kesalahan yang sebenarnya. Tetapi apa yang dibuat oleh MOA ini memang tepat sekali. Dan persoalan yang kedua, ada orang tanya Pak Nak, sebab apa MOA kena renew? Sebab apa MOA kena renew keahlian? Apa yang kita dapat daripada renewal? Maka kita boleh katakan, dan apa yang kita dapat daripada renewal itu, MOA menyediakan satu platform untuk kita belajar. MOA menyediakan maklumat-maklumat terkini yang berkaitan dengan bisnes kita. MOA menyediakan latihan-latihan untuk kita berjaya di dalam perniagaan MOA. Maka itulah bayaran yang kita guna, RM20 je setahun. Dengan webnya. Nampak tak? Kalau orang tidak jadi ahli, maka dia tidak boleh explore, dia tak boleh masuk web, dia tidak boleh pergi kepada e-learning dan sebagainya. Maka itu juga kita kena tahu. Sebab pengalaman Pak Nak sendiri, ada orang pertikaikan. Sebab apa setiap bulan kena renew? Ada syarikat yang daftar sekali je semua hidup. Kan? Itu kita kena faham konsep ini. Jadi tidak ada masalah di segi renewal, sebab apa? Renew itu diberi pulangannya balik kepada kita, manfaat-manfaat yang perlu kita dapat. Okay? Yang ketiga, yang kelima, tujuan menjadi peserta. Ini pun kita kena tahu. Tujuan kita menjadi peserta di dalam suatu syarikat itu sama ada kita nak mengguna barang. Tahu nampak nombor 1 tu dia kata membeli ataupun mengguna barang, perkhidmatan ataupun menjadi pengedar. Maka kita memang dapat benda tu. Dan apabila menjadi pengedar, maka di situ syarikat akan memberi keistimewaan-keistimewaan yang tertentu. Sebab itulah dikehendaki menjadi ahli. Ini pun jelas bertepatan dengan apa yang diamalkan di dalam perniagaan ataupun syarikat MOA. Seterusnya, akad dalam perniagaan jualan langsung. Ini akad ni. Okey, dalam akad perniagaan jualan langsung ini, dia di antaranya akad yang paling besar ialah dalam konsep ni. Ini mungkin anda berasa baru benda ni lah. Okey, tak apa, anda akan cuba highlight kan di sini. Mana boleh highlight tak? Ni, okey. Okey, ini tak. Dia tak boleh nak color kan. Sini. Sini tak apa. Okey, pandai color. Ini dia punya tak boleh. Okey, tak apa. Sebab dia show dia punya slide show ni tak boleh kita nak highlight. Jadi nombor 1 itu dia punya konsep dia ju'alah. Tak apalah, itu istilah Arab. Ju'alah ni maksudnya apa dia? Akad perjanjian pemberian upah kepada pihak yang berjaya menghasilkan sesuatu natijah yang dikehendaki dan disyaratkan oleh orang yang berjanji. Maksudnya macam ni. Apabila kita menjadi ahli MOA ataupun ahli suatu syarikat, maka kita bersetuju akan diberi, syarikat akan memberi imbuhan kepada kita berdasarkan prestasi kita. Dia punya dipanggil result oriented. Kalaulah prestasi kita itu tinggi, maka kita akan dibayar upah. Kalaulah prestasi kita tak ada, maka kita tidak akan dibayar apa-apa pun. Begitulah yang di dalam MOA. Sebab itu kita ada marketing plan. Okey, bila dapat 250 PV ada 3%. 900 PV 9%. Kalaulah 1750 PV 9%, 9% dan sebagainya. Maka itu adalah berdasarkan result oriented. Sejauh mana kita punya kerja kita ataupun penghasilan kita di dalam syarikat itu menyebabkan kita akan dibayar berdasarkan hasil yang kita laksanakan. Dia umpama dia macam ni, kalau kita baca itu dia kata, kalaulah kita mengupah seorang cikgu untuk mengajar seorang anak yang buta huruf, maka kita janjikan kepada dia, kalau mengajar anak yang buta huruf ni, kalaulah dia berjaya membaca, aku akan bagi RM500.
Dan kalaulah cikgu tadi mengajar dia dan sehingga dia tak mengajar banyak lama dalam tempoh masa yang lama, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi masih lagi anak itu tidak boleh membaca, maka dia tidak berhak untuk mendapat RM500. Sebab apa? Sebab kita melihat kepada result oriented. Bukan kita hanya jadi ahli saja, terus dapat. Tanpa kita menunjukkan result. Ini Pak Nak bukan apa, Pak Nak bandingkan ada syarikat yang kita masuk ahli je, tunggu okey bulan depan dapat bonus. Maka adakah ini patuh syariah? Maka sudah pasti tidak patuh. Sebab dia tidak berdasarkan pada result oriented. Dia duduk saja je. Dia tak buat apa pun. Nak kata pelaburan, bukan pelaburan. Dia ada perniagaan, tetapi dia tidak menggunakan effort dia untuk menjual dan sebagainya, tetapi dia mendapat imbalan bonus yang dijanjikan. Maka ia bertentangan dengan syariat, tetapi berbeza dengan MOE. Ni Pak nak kena nak jelaskan di situ. Okey, seterusnya apa lagi? Seterusnya yang keenam, kita yang ketujuh di situ, yang ketujuh dia yang tadi yang apa? Tadi yang keenam, okey, akad jualan. Okey, sekarang yang ketujuh. Apa nak tunjuk? Okey, yang ketujuh ni kontrak tersebut mestilah berprinsipkan saling redha meredai. Redha meredai ini maksudnya suka sama suka. Maksudnya bila kita akad itu, kita suka dengan apa yang ditawarkan dan kita bersetuju dengan term and condition dia. Itu memang kita bersetujulah bila kita jadi ahli. Sebab itulah untuk jadi keahlian MOE ni jangan kita paksa. Lepas tu yang kedua, kita jelaskan betul-betul. Hang selepas ini hang nak buat pun tak apa, kalau hang duduk saja pun tak apa. Sebab apa? Ramai di kalangan partner yang berjumpa, dia kata saya tak mau jadi ahli lah. Sebab apa? Sebab nanti bila jadi ahli kena jual. Dia kata saya tak suka jual. Saya nak guna barang aja, jadi beli kat hang je sudahlah. Saya kata, masuk MOE tak perlu jual. Kalau nak guna barang aja. Kalau nak jual. Itu kan ada dalam konsep di atas sana. Okey, yang keempat, keistimewaan peserta. Ini normal. Apabila kita menjadi peserta, maka kita diberi keistimewaan. Yang pertamanya dari segi harga. Contohnya macam ABO dengan APC. Itu kita kena jelaskan. Dari segi harga. Lepas tu dari segi bonus dia. Dari segi commission, bonus commission dia yang diberikan, dan juga menjadi pengedar kepada rangkaian produk syarikat dan menjadi satu entiti perniagaan berasingan di bawah syarikat jualan langsung. Maksudnya kita menjadi independent business owner. Sama tu. Kalau kita tengok di situ sekarang cuma kita tukar kepada MOE business owner aja. Jadi dia bertepatan dengan apa yang digariskan. Okey, yang seterusnya ialah kriteria produk yang dikeluarkan oleh syarikat terdiri barang perkhidmatan halal manfaat menurut perspektif syarak. Mesti benda yang manfaat, dan kita semuanya kita yakin kalau kita tengok kepada produk MOE memang nombor satu. Kan kualiti dia, penjimatan dia dan sebagainya, memang itu tidak boleh dipertikaikan. Cuba anda baca yang C. Produk bukanlah sebagai topeng atau helah dalam urus niaga bagi mengaburi ciri skim piramid ataupun skim cepat kaya. Ini seperti mana yang ada di luar sana sebahagiannya. Yang ramai di kalangan orang-orang kita yang terlibat benda ni. Kita MOE dia bukan topeng. Dia memang adalah dia punya genuine business yang asli. Sebab kita nak berjaya macam mana pun mesti ada sale, mesti ada penjualan barang. Bukannya kita buat manipulate dan sebagainya. Itu dia antara benda yang baik dan memang bertepatan dengan garis panduan yang digariskan oleh JAKIM ini. Okey, seterusnya produk minuman, barangan kegunaan dan semuanya hendaklah diiktiraf halal oleh JAKIM dan badan-badan pensijilan halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Contohnya macam kita ni Nutrilite oleh Infanka, kan? Itu satu badan yang diiktiraf oleh JAKIM sendiri. Okey, kita tengok lagi seterusnya harga produk. Harga yang ditawarkan syarikat hendaklah munasabah. Walaupun kita dengarlah di rungutan, saya tak boleh nak beli dah barang MOE. Selalu orang guna alasan sebab apa? Sebab mahal. Sebenarnya harga itu adalah berpatutan dengan kualiti barang. Yang tu kita kena faham.
Kalau kita nak bandingkan yang lain, murah yang dikatakan murah itu, cuba kita bandingkan dari segi penjimatan dia, dari segi kualiti dia. Adakah sama? Sudah pasti tidak sama. Patutlah dia murah. Patutlah dia murah. Contohnya macam kosmetik dan sebagainya. Kosmetik yang lunggukkan di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Kita nak banding dengan artistry. Memang tidak sesuai sama sekali. Sebab dia punya level berbeza. Di segi kualiti dia. Di segi cara pengkajian untuk menghasilkan produk tersebut. Dia berbeza dengan MW. Jadi maka harga yang ditawarkan itu adalah memang berpatutan. Okey, pemberian insentif. Ini pun sama. Panak rasa tak perlu panak hurai, syarikat beri komisen, bonus ataupun faedah-faedah ekonomi yang lain. Contohnya faedah kita pergi ALS. Ya sebenarnya makna tengah mendengar taklimat ALS Istanbul tu. Siapa di sini yang boleh pergi Istanbul? Kalau belum lagi, lepas ini kena fight. Berusaha insya-Allah. Pasti anda akan capai. Buat saja. Dengan mentor yang hebat. Bagi bawa daungan-daungan jumpa dengan mentor, insya-Allah akan berjaya di situ. Okey, yang ini pun insentif-insentif yang MOE bagi, Pak Nak rasa yang Pak Nak sebutkan mula tadi memang terlalu banyak lah. Memang terlalu banyak sekali. Okey, sekarang ini kita saja yang belum kita merasainya. Cuma ini satu benda trauma juga di dalam masyarakat Melayu Islam kita. Dia kata di sini, apa? Upline berhak menerima komisen, bonus ataupun faedah ekonomi dan lain-lain daripada pembelian dan jualan daunan berdasarkan akad jualah dan pihak-pihak yang bersepakat dalam melaksanakan sesuatu kerja. Maksudnya dari segi syaraknya, upline dapat komisen itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Malahan kalau kita tengok dalam sistem MWA ni, downline boleh potong pula upline. Tak ada masalah. Bila-bila masa dia boleh potong. Dan kalau Pak Nak nak cerita macam dalam rangkaian Pak Nak sendiri pun, Pak Nak sudah mengatasi upline Pak Nak di segi PIN dan juga di segi bonus sekalipun. Walaupun dulu memang kita dapat nasihat bimbingan upline kita. Daripada kita merangkak, kita tak tahu apa. Tambah Pak Nak ni dengan Mak Nak 1 tahun kami mengikori upline. Kami pergi mana upline bersama-sama. Pergi mana upline bersama-sama. Layak dia dapat komisen daripada perniagaan kita bersama. Sudah pasti dia layak. Sebab dia banyak menolong kita. Tetapi apabila kita boleh berjaya, kita faham sendiri, kita boleh develop kita punya kumpulan sendiri, maka kita boleh mengatasi siapa saja pun. Jangan risau di situ. Sebab benda ini pun satu trauma juga di kalangan masyarakat kita. Bila kita buat marketing, buat dia punya bulat-bulat je, selagi kita tengok muka lain je. Siapa ada pengalaman macam tu? Kan? Muka lain je. Dia kata itu jadi kita kena jelaskan benda tu. Jadi apa yang diperoleh itu memang dia tidak menyalahi ya sebenarnya. Tidak menyalahi syarak. Okey. Dan seterusnya kita tengok lagi pelantikan penasihat syariah. Jadi dari segi 15 ini Pak Nak tengok, satu ni yang tak menepati. Sebab syarikat MW tidak ada penasihat syariah. Itu je. Tetapi Pak Nak, kita kena tengok di sini. Ini adalah garis panduan untuk di Malaysia. Tetapi adakah pelantikan penasihat syariah itu satu benda yang perlu untuk memastikan perkara itu adalah sah di segi syariah, maka dia bukan menjadi satu kewajipan sebenarnya. Sebab apa? Sebab contohnya lah kita berpegang dengan MW ini sebagai syarikat yang patuh syariah, walaupun dia tidak ada penasihat syariah, sebab apa? Ada badan-badan lain badan-badan syariah lain yang mengiktiraf bahawa MW adalah patuh syariah. Apa dia badan tersebut? Di antaranya ialah tabung haji. Kalau kita tengok sebelum ini, tabung haji adalah salah satu daripada syarikat yang melabur di dalam MW. Dan tabung haji ada mempunyai panel syariah dia tersendiri. Kalaulah MW ini tidak patuh syariah, agak-agak penasihat tabung haji nak benarkan tak duit-duit cariman tabung haji itu dilaburkan di dalam MW.
sudah pasti dia akan nasihat janganlah jangan labur di dalam MOE. Tetapi ada. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pasti MOE ini adalah patuh syariah. Jadi di situ Pak Nak punya pemahaman Pak Nak lah. Walaupun JAKIM dia meletakkan garis panduan ini, tapi kalaulah yang tak ada penasihat syariah itu bukan bermaksud benda itu adalah tidak syariah ataupun benda itu haram. Kalau kita nak kata macam tu, sudah banyak lagi benda lain yang haram ni sebenarnya. Sebab banyak benda-benda yang syarikat-syarikat yang tidak ada penasihat syariah pun. Nampak tak? Jadi kita boleh dapat kefahaman di situlah. Jelas di situ. Okey, dan seterusnya kita tengok lagi apa yang perlu ada, yang perlu syarikat bagi, program latihan. Yang ini pun kita tidak boleh nafikan, memang MOE sentiasa memikirkan latihan-latihan untuk pembangunan kita sebagai business owner. Dengan latihan dari segi maklumat produknya, maklumat perkembangan bisnesnya, macam-macam lah. Latihan-latihan yang diberi untuk pembangunan perniagaan kita. Jadi memang menepati. Yang ke-14, polisi beli balik. Ini pun satu benda yang menarik juga. Maksudnya benda yang return. Kita money back guarantee. Maka kalau yang ni pun bertepatan, malahan lebih hebat lagi MOE bagi. Sebab kalau dia di sini dia kata syarikat hendaklah menyediakan suatu kontrak bertulis mengandungi tema tentang polisi beli balik ataupun bayar balik. Memang ada di dalam polisi MOE. Kalau anda nak tengok sini, Pak Nak boleh kongsi ya. Pak Nak boleh kongsi di sini. Sekejap. Apa yang MOE tuliskan. Terkeluar. Pak Nak cari, boleh cari di situ return. Polisi, okey, web. Ni. Okey. Pak Nak kongsi. Kejap ini. Dalam web kita boleh tengok dia kata return and refund, satisfaction guarantee, manufacturer warranty. Sini pun ada. Dia tulis sini, kalau kita tengok di sini apa yang dia tulis. Okey. Dia bagi masa kita 90 hari. 90 hari. Ini yang pertama. Garanti mana perkataan Pak Nak ni. You may return. Tu nampak tak? You may return the product within 90 kalender. 90 hari daripada tarikh kita membeli. Memang ada di situ. Itu kalaulah barang yang belum digunakan. Kalaulah yang barang dah digunakan, maka dia bagi kita tempoh masa ini, content of the product should be at least 80% full in order to eligible for a return. Ini pun kalau dah guna barang dah pun tapi tidak sesuai, maka boleh return balik dengan syarat jangan lebih daripada 80%. Memang ada di dalam rule and conduct kita. Jadi itu yang memang bila Pak Nak baca balik itu, kalau kita nak bandingkan dengan syarikat-syarikat yang lain, memang jauh berbeza lah apa yang disediakan oleh MOE lah. Okey, lepas tu yang ke-15, iaitu yang terakhir, iaitu penarikan diri. Penarikan diri daripada peserta. Mana-mana peserta boleh menarik diri daripada menyertai syarikat pada bila-bila masa berdasarkan tema dan syarat dan telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Maksudnya tak ada masalah. Kalau kita tarik diri pun tidak ada kena apa-apa cas pun. Malahan kalau dalam tempoh 1 tahun, kita boleh dapat balik duit ataupun yuran pendaftaran permulaan kita. Jadi itu di antara hebatnya MOE, di mana dia memang dengan situ Pak Nak boleh simpulkan bahawa dia adalah satu syarikat yang patuh syariah. Sebab apa? Itu satu benda kan. Yang keduanya, kalau kita tengok di situ lagi, MOE ini adalah satu syarikat yang disenaraikan di dalam Suruhanjaya Security, patuh syariah, Majlis Penasihat Syariah dari Suruhanjaya Security Malaysia meluluskan bahawa saham MOE ini adalah saham yang patuh syariah.
Apa maksudnya ni? Maksudnya sesiapa yang nak melabur ataupun nak menyertai di dalam pelaburan MW itu sendiri ataupun menyertai MW, maka tidak ada masalah sebab Suruhanjaya Security Malaysia ini di bawah Majlis Penasihat Syariah sudah mengklasifikasikan MW sebagai syarikat yang patuh syariah. Kalau kita tengok di sini ya, apa maksud syarikat yang patuh syariah itu? Syarikat yang dengan kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan akan diklasifikasikan sebagai security patuh syariah. Kalau kita tengok di sini, inilah di antara benda-benda yang dinilai. Kalau di sini kita tengok berkaitan dengan produk, pembuatan dan produk bukan halal dan produk yang berkaitan, dia tidak ada. Tidak ada kaitan dengan produk yang bukan halal. Semuanya adalah bertepatan dengan syariah. Kalau kita tengok sini boleh kita tengok sekali lagi. Syarikat ni yang patuh syariah ni, list dia, okey. Cuba kita cari, kita search. Kat mana search dia? Okey, sini. Okey, MW. Kita tekan je MW. Dah ada di situ. Cuba hampa tekan syarikat lain. Syarikat-syarikat direct selling yang lain. Cuba tekan. Masuk sini pandai tak mau tekan lah. Nanti kata buyer sebelah macam mana kan. Cuba tekan syarikat-syarikat yang lain. Tak ada pun. Pandai tekan dah. Pandai search dah. Nama-nama syarikat direct selling yang lain. Ada tak senarai dalam syariah compliant ni? Tak ada. Tapi MW dia ada di situ. Dan ini satu lagi bukti yang mudahnya kita kata bahawa memang MW ini adalah syarikat yang patuh syariah, dan kita sebagai orang Melayu, orang Islam, janganlah teragak-agak untuk mengajak kawan-kawan kita, rakan-rakan kita untuk join. Kalau tidak, rugilah. Rugilah. Orang lain dapat dia punya bonus ribu-riban, kita duduk buat consumption macam-macam, kan? Buat argument macam-macam, menyebabkan orang tak masuk join, maka dia orang pun tak dapat. Sepatutnya kita jadikan dia sebagai satu platform untuk kita keluarkan masyarakat kita ini daripada B40 ke kepada M40 ataupun apa dia? Yang atas apa? T20 ke? T20 ke? Kita jadikan. Sebab apa? Sebab boleh. Kalau anda jadi Emirates pun dah jadi T20 dah. T20 lah. Betul Diamond. Kan? Kalau jadi Emirates je. Jadi Sapphire lah ni. Jadi Platinum pun dah sebulan sampai 15,000. Nampak tak? Sebulan 15,000. Jadi kalaulah kita duduk buat mok-mokkan yang macam-macam menyebabkan orang jauhi daripada perniagaan ini, rugilah. Jadi kita kena faham betul-betul dan kita gunakan ilmu ini untuk kita sampaikan kepada kawan-kawan kita di luar sana. Okey. Jadi Pak Nak rasa itu saja perkongsian berkaitan dengan syariah compliant untuk malam ini. Itu pun hampir setengah jam lebih dah. Jadi dan ada masa lagi ya Pengerusi untuk ada. Okey. Jadi sebagai untuk sesi yang kedua ni, kita nak cerita sikit dan sebagai nasihatlah kepada rakan-rakan kita. Kita masuk dalam MW ni, kita semua adalah rakan yang sama rata. Kita mempunyai peluang yang sama, kita mempunyai tawaran yang sama, kita mempunyai mungkin matlamat yang sama. Tetapi yang membezakan kita ialah sama ada tindakan kita itu. Tindakan kita itu yang membezakan sama ada kita boleh mencapai impian kita, kita boleh mendapatkan tawaran yang ditawarkan dan sebagainya. Jadi begitu je lah kami lah. Kalau sedikit sebanyak tentang latar belakang kami, Pak Nak adalah seorang guru yang sebenarnya dulu. Sekarang sudah bertukar menjadi seorang pensyarah di sebuah institut pendidikan. Jadi bekerja seorang ni maklumlah, duit ada tapi ujung bulan habis. Dan poin pertama yang Pak Nak nak join MW ni dan Pak Nak bagi Mak Nak buat ialah yang pertamanya ialah untuk orang kata apa, menambah sikit pendapatan
habuan. Orang Melayu, orang Kedah kata habuan Pak Ndak tak perlu bagi kat Mak Ndak. Kalau tidak Pak Ndak kena bagi setiap bulan kan. Kalau bagi kat Mak Ndak lagilah sikit duit gaji kita. Jadi okey sekarang ni minta Mak Ndak buat MW sambil-sambilan kita support dan di situ dia sudah menambah sikit pendapatan. Pertama sekali niat nak RM500 sahaja. Okey, dalam bab ini memang Mak Ndak yang mulakan dulu. Jadi Pak Ndak akan minta jemput Mak Ndak sharing. Dia share memang daripada hati. Dia share daripada hati. Dan sebelum itu kita tengok sikit kejayaan yang kami dapat di dalam MW ni. Tak pernah pergi overseas seumur hidup. Cuma sekali je pergi Brunei. Sebab saya bertugas di Miri. Kebetulan Miri bersempadan dengan Brunei. Maka hujung minggu boring pergi Brunei. Itulah luar negara yang kami pergi. Okey. Tapi dengan MW kita boleh pergi berjalan ke serata dunia insya-Allah. Okey, jadi itulah sikit sebanyak sebagai mukadimah. Jadi Pak Ndak jemput Mak Ndak untuk berkongsi tentang
Success story sikit lah sebab dia yang mulakan perniagaan. Silakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar? Selamat pagi kepada semua kawan-kawan dalam ni. Okey, Mak Ndak tak perlu nak perkenalkan diri lagi sebab tadi Pak Ndak dah perkenalkan. Okey. Mak Ndak ada masa berapa minit ni Nanta? Damon, sorry. Friend. Okey, dalam 15 minit adalah. Oh, banyak juga. Okey. Okey, terima kasih. Okey, terus kepada kenapa Mak Ndak nak buat MOA. Macam Pak Ndak cakap tadilah, sebab Mak Ndak nak duit lah. Sebab Mak Ndak dah berhenti cikgu masa tu. Bila Mak Ndak berhenti cikgu, setahun Mak Ndak menganggur, Mak Ndak fikir tau nak buat bisnes. Setahun Mak Ndak fikir buat bisnes, tak ada bisnes yang sesuai dengan Mak Ndak. Sebab semua bisnes tu menyusahkan Mak Ndak tau. Kena buat stok lah, modal kan. Jadi setahun dekat Miri tu, Mak Ndak fikir nak buat bisnes, Pak Ndak pun suruh kaji, pergilah tengok-tengok apa yang boleh habis. Setahun tak boleh. Tapi Alhamdulillah, balik daripada Miri 2013, Mak Ndak je akhir 2012, balik ke Semenanjung di Konerang tu, apa yang Mai ada ulang rumah selama 6 bulan macam tu, duk main cerita produk yang bagus, saintis yang hebat, ladang yang organik, syarikat yang bagus, syarikat yang sangat adil, yang tidak menindas, yang bukan piramid. Jadi ulang cakap benda tu. Dan dia setiap kali dia bangun daripada bercakap, dia akan cakap, dia nak balik je dia cakap, Kak Sophia gunalah barang dapat dia balik. Asyik ulang ayat tu tau. Sebab Mak Ndak bingung, macam mana ni guna barang dapat dia balik. Setiap kali datang Mak Ndak, dia akan cakap, bila dia siap balik, nak balik je dia cakap, Kak Sophia gunalah barang dapat dia balik. Last kali Mak Ndak kata, Mar, okeylah kalau macam tu, kau nak buatlah dapat RM500. Tapi sebelum tu, Mak Ndak minta Pak Ndak cek dulu. Boleh buat ke tak boleh buat. Itu yang Pak Ndak tengok tu, yang halal haram tadi, ikut syar'i tadi tu. Sebab Mak Ndak nak buat, so Pak Ndak kena cek dulu dari sudut syar'i. Boleh buat ke tak boleh buat? Halal ke haram? Pak Ndak dah study. Bila Pak Ndak study, Pak Ndak kata boleh buat. Di situlah bermulanya perjalanan Mak Ndak dalam MOA. Okey, sebenarnya Mak Ndak rasa perjalanan Mak Ndak dalam MOA ni agak tak sukar lah. Sebab apa? Sebab Mak Ndak sangat positif. Sangat-sangat positif. Bila apa yang Mak Ndak main cerita, semua Mak Ndak percaya aja. Walhal, okey, dengan izin Mak Ndak lah, dia cakap saya ni Kak Sophia SPM ambil 2 kali. Kali pertama pangkat 3, kali kedua fail terus. Tapi Mak Ndak percaya dengan dia. Walaupun Mak Ndak ada ijazah keluar UM, tapi Mak Ndak percaya dengan dia. Apa yang dia cerita, apa dia cakap, semua Mak Ndak percaya. Okey, di situ poin Mak Ndak. Di situ poin kawan-kawan semua. Nak buat MBA ni mesti percaya dulu. Bila Mak Ndak percaya tu, terus Mak Ndak belajar. Bila Mak Ndak belajar tu, belum belajar dekat-dekat je, belajar di rumah apa yang taman sebelah. Lama-lama apa yang Mak Ndak cakap, Kak Sophia kalau nak lagi maju, Kak Sophia kena belajar jauh sikit. Lagi jauh Kak Sophia melangkah, lagi dekat dengan kejayaan. Dia cakap macam tu, hebat tau. Apa Mak Ndak ni, walaupun dia SPM, tapi kata-kata dia sangat-sangat mekan Mak Ndak semangat. So kami pun mula belajar jauh, sampai ke Perlis lah, ke Sungai Petani lah, ke Penang lah, ke Ipoh, ke Melaka, sampai ke KL tu memang sentiasa belajar. Jadi Mak Ndak sentiasa belajar. Okey, bayangkanlah kalau tahun pertama Mak Ndak hanya dapat 6,000, Mak Ndak lebih percaya dengan MOA. Bonus pertama Mak Ndak hanya RM8, Mak Ndak percaya dengan MOA. Penting tak percaya. Jadi malam ni 24 orang kita semua dalam ni mesti pegang dulu, mesti percaya. Tak percaya, cari apa yang menyebabkan kita kena percaya. Bila percaya tu baru kita akan buat. Bila kita dah percaya, barulah Mak Ndak akan buat, Mak Ndak buat demo, Mak Ndak ikut je apa yang Mak Ndak cakap apa. Buat semua yang semua leaders MA buat, Mak Ndak buat. Mak Ndak tak kira langsung. Nak pergi demo ke marketing, Mak Ndak belajar, tapi Pak Ndak yang akan ambil bahagian marketing lah peringkat awal. Kemudian buat Mak Ndak makin tinggi bonus Mak Ndak. Setahun 9%. Kemudian bila Pak Ndak dah start nak nampak setahun 9% tu Mak dapat dalam 400 setiap bulan kan, Pak Ndak pun rasa Su, abang pun nak buat juga sebab memang MA dapat duit. Pak Ndak masuk 2014 tu daripada 9% setahun terus loncat.
12, 15, 18, 21%. Dan jatuh dalam 3 kali je ke 18 dengan 15. Lepas pada tu 21% sampai hari ini. Alhamdulillah. Nampak tak? Satu lagi nak berjaya ilmu ni kita kena laki bini. Kena buat laki bini kena molek. Kena buat suami isteri kena buat baik elok-elok. Okay? Jadi situ ada 2 poin. Kalau mak nak bimbing kawan-kawan leader-leader, mesti nak ajak suami buat-buat sama. Kalau tidak, mak nak seorang. Dia tak boleh. Lambat. Dia terbang satu sayap dengan terbang 2 sayap, lagi 2 sayap tu bagus. Okey, mak dah percaya. Lepas tu, lagi dahsyat apabila mak dah start dapat tahun yang kedua mak dapat 20,000, lepas tu 60,000, lepas tu 128,000, lepas 160,000 lebih, 180,000. Dia naik. Mak nak jadi apa? Mak nak semakin yakin. Bila mak nak yakin tu, mak nak memang tak pandang belakang dah. Mak nak buat je. Sampailah mak nak pergi melancong tu daripada 2017 tak pernah miss. 2017, 18, 19, 20 tak pernah miss ALS. Sebab mak nak semangat, mak nak yakin mak nak boleh buat. Dan mak nak dengan Pak Nak memang bila kata kami nak buat, memang kami buat. Kami buat sampai dapat. Jadi keyakinan itu membuatkan mak nak terus dan terus membina. Sehinggalah tahun 2021 kami mendapat pin Sapphire Direct, Founder Sapphire, Emerald Direct dan Founders Emerald. So 4 pin kami ambil tahun tu. 2022 alhamdulillah kami buat lagi, kami terus yakin dan terus melangkah, kami dapat capai Founders Diamond Direct dan Founders Diamond, seterusnya kami melonjak kepada Executive Diamond 3 pin sekaligus, 6 pin lepas 2 tahun. Di situ kan apa yang Mak nak cerita, Mak Ndak dengan Pak Ndak ni memang kami dalam tempoh 4 tahun awal tu memang kami membina. Kami tidak serik walaupun leaders kami nak ke tak nak, kami tak kisah. Kami yang nak, kami buat. Setiap tahun kami boleh pergi melancong dan duit kami setiap tahun meningkat. Di situ apa yang Mak nak bagi tahu, kita dalam MWay, kita jangan anggap bisnes tu upline kita punya ataupun downline kita punya. Ini bisnes kita. Bila bisnes kita kena buat betul-betul. Jangan kita nak bergantung dengan upline je, sebab dalam MWay lagi cepat kita berdikari, lagi cepat kita berjaya, lagi cepat kita akan jadi leader yang hebat. Sebab apa? Sebab MWay ni ialah business networking leadership. Kalau kita tak ada leadership, kalau kita tak ada leader sebab kita nak asyik bergantung dengan upline, itu upline, ini upline, bersetahun, 2 tahun, 3 tahun bergantung dengan upline, bila kita nak jadi leader yang hebat. Sedangkan dalam MWay menuntut untuk kita jadi leader yang hebat. Apa itu leader yang hebat? Kita mesti memberi kepercayaan, kita mesti menunjuk contoh dan kita memberi kepercayaan yang mana kita ada kumpulan-kumpulan yang boleh ikut kita, kumpulan-kumpulan yang boleh jadi hebat macam kita. Kita melahirkan leader yang lebih hebat daripada kita. Itulah leadership. Dan disebabkan kita ni MWay, business networking, kalau networking itu bermaksudnya apa? Kita bekerja dengan insan, bekerja dengan manusia, bekerja dengan hati manusia, bukan bekerja dengan robot. Bila manusia kita ada hati. Bila kita ada hati, maksudnya kita bekerja dengan manusia, kita kena ada ilmu leadership. Kalau kita tidak ada ilmu leadership, macam mana kita nak mengleaderkan kumpulan kita? Jadi bermula pada malam ni kalau boleh, semua tim Diamond kalau boleh, kita cuba pastikan kita ni ada leadership. Kalau kita nak rasa macam grup kita lambat je, cuba tanya Diamond, apa kekurangan kita? Diamond bagi tahu kat saya apa kekurangan saya. Saya nak kena buat apa lagi? Leadership saya macam mana? Tanya Diamond. Diamond takkan benarkan kita lama sangat untuk kita di tangga yang di satu-satu pin. Jadi kena rapat dengan Diamond. Dan satu lagi, Mak Ndak seorang yang sangat-sangat rapat dengan upline. Apa-apa pun upline Mak Ndak. Pagi-pagi hari mesti call upline dulu waktu Mak Ndak tengah fight. Hari-hari call upline. Sebab apa? Kita sentiasa akan rasa down bila kita sehari demi sehari kalau kita lambat meningkat, kita akan rasa down. Jadi Mak Ndak akan pastikan Mak Ndak akan call upline, tak pernah miss dengan upline. Kemudian dengan mentor Mak Ndak Abang Anwar, sentiasa Mak Ndak call Diamond.
Apatah lagi waktu Mak Fuad nak pergi nak jadi Sapphire Emerald Diamond tu dengan Abang Anwar memang sangat-sangat rapat. Sentiasa rujuk dengan mentor Mak Dok. Dengan mentor itu Abang Anwar Diamond. Okey. Dah habis dah masa sebenarnya. Dah habis masa dah sebenarnya. Okeylah. Satu lagi Mak nak bagi tahu. Kita bila kita buat MW, selalunya kan hati kita sentiasa rasa macam goyah-goyah. Kita akan rasa lemah, kita akan rasa sedih kan. Benda-benda negatif datang kat kita, kita nak tepis macam mana. Itu Mak nak selalu pesan kepada semua leader Mak nak baru ataupun lama. Mak selalu cakap, jaga emosi kita baik-baik. Jangan sampai emosi kita koyak. Jangan sampai mental kita koyak. Kita mesti kuat. Kita mesti pertahankan diri kita sungguh-sungguh. Mak tak cukup-cukup pantangkan dengan orang negatif. Orang negatif nak masuk dalam tong sampah terus. Mak tak mau berkawan orang negatif. Negatif nak cut. Itu cara untuk mak pertahankan diri mak untuk bertahan dalam MW. Sebab dalam MW kita kena sentiasa positif. Kalau kita negatif tumbang. Jadi pesanan terakhir pada Mak Dok, kalau boleh jaga hati kita kuat-kuat, kalau boleh jangan sampai orang mengambil impian kita, jangan sampai orang rampas kita punya matlamat, jangan orang sekat kita punya perjalanan. Kita mesti buat MW ni sampai kita berjaya sebab MW telah membuktikan macam-macam yang dah bagi dekat ABO. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat awesome MW. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Jadi Mak nak pesan, tolong pegang betul-betul MW ni, pandang MW ni dengan mata hati, jangan pandang dengan mata. Tolonglah buat MW betul-betul, tolong rujuk dengan mentor, rujuk dengan upline. Jangan pandai-pandai nak buat sendiri. Buat sendiri, kita akan belaga pokok, belaga batu, belaga dinding. Lama-lama rebah. Okey. Jadi itu je lah. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tu di mana sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the top. Recording stopped. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Mak Anda dan Pak Anda atas perkongsian. Weh, hebat. Jom kita bagi api bunga, api. Atas penghormatan perkongsian pada malam ini. Jadi, saya bersyukur kepada rakan-rakan yang hadir pada malam ni. Perkongsian memang sangat unik dan kita sangat beruntung. Terima kasih sekali lagi pada Pak Anda dan Mak Anda atas perkongsian. Memang saya rasa saya kebetulan memang kita bawa ABO datang. Memang terus terang saya cakap hebat. Okay. So boleh kita api bunga. Ya. Yeah. Okay.